ونستعينه ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan kurnianya masih lagi Allah mengucapkan nikmat dalam diri kita, nikmat yang terbesar, nikmat Islam, nikmat iman. Alhamdulillah, Allah juga memilih kita untuk menjadi tetamu-tetamu di rumahnya yang mulia ini. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua tergolong dalam golongan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah, dengan iman Islam dan iman, dan kita dapat beristiqamah terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah dalam keadaan diridhai. InsyaAllah pada malam ini sedikit lagi perkongsian ilmu kita sambung daripada tafsir Al-Azim ataupun tafsir lagi kita partisipasi tafsir ataupun pengertian yang kita dah sentuh sebelum ini, iaitu dalam lafaz yang biasa kita baca setiap hari. Bahkan tanpa lafaz ini, segala amal kita akan tidak diberhenti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Okay, lafaz ini panjang perbahasannya. Baik, pada minggu yang lepas, bulan lepas, kita telah menyentuh kelebihan Bismillahirrahmanirrahim dan pengamalan yang seeloknya kita amalkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan insyaAllah ini sedikit lagi perbahasan dia agak mendalam. Tak apalah, dengarlah untuk ilmu. Baik, kita telah masuk kepada perkataan di dalam Bismillahirrahmanirrahim, iaitu perkataan yang paling penting, iaitu perkataan Allah, Bismillah. Bila Bismillah, sebelum perkataan Allah itu dia baris bawah kan, so dia akan jadi, lafaz itu akan jadi nipis, dipanggil dalam ilmu tajwid sebagai nipis, apa dipanggil? Taqib. Kalau tebal, taqib. Allah tebal. Kalau Bismillah, sebelum perkataan Allah itu baris di bawah, maka dia jadi taqib, Bismillah. Dan murid saya kat sekolah baca Bismillah, salah. Jadi taqib juga salah, Bismillah. Okey, maka perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ibn Katsir kata, merupakan nama untuk orang. Itu nama kita panggil pun orang dengan nama. Kita dikenali oleh sahabat-sahabat kita, oleh keluarga kita dengan nama. Maka nama adalah perkara yang paling penting. Allah merupakan nama untuk orang. Kalau Rabb kita kata dia tak khusus. Kalau Allah khusus. Sebab tu polemik perkataan Allah. Kan? Ini tak masuk politik kan? Ini polemik saja. Perkataan Allah. Orang yang bukan Islam pun nak menggunakan perkataan Allah. Padahal perkataan Allah itu memang khas difahami maksudnya. Walaupun sebelum ini di dalam kitab mereka ada menggunakan perkataan Allah. Memang ada, tidak nafikan. Tetapi apabila digunakan perkataan Allah, itu adakah perkataan itu sama maksudnya dengan apa yang dipercayai oleh kita orang Islam? Allah sudah tentu tidak sama. Maka sifat-sifat yang menentukan. Contoh kita tengok ada nama dua orang, nama Muhammad Hanif kan. Hanif yang mana kita kenal. Maka diterangkan Hanif yang ustaz tu, Hanif yang bekerja di mana, sifatnya bagaimana. Maka sifat tu benda yang paling
penting untuk menentukan seseorang itu macam mana betul. Maka bila salah sifat, salah orang. Betul kan? Salah sifat orang itu salah orang lain dan tu orang itu kau tu. Maka dia nak guna perkataan Allah, maka kita tak boleh lah. Kita memang perlu pertahankan perkataan Allah. Ini bukan kita politik politik lah. Allah Rabb. Bila kata Rabb, mungkin banyak Tuhan. Allah itu adalah Tuhan satu yang berhak disembah. Tetapi bila dipahami oleh semua orang di dunia ini, Rabb, Tuhan, dalam bahasa Inggeris boleh diterjemahkan sebagai God. Betul? Dalam Bible dan sebagainya dia akan cakap God. Dia akan tulis God, Tuhan. Tuhan yang mana? Tak tahu yang mana. Orang Majusinya dengan kepercayaan mereka, Hindunya kepercayaan mereka, orang Kristian dengan kepercayaan mereka. Semuanya tu Tuhan, semua orang ada Tuhan. Kecuali Islam tak percaya pada Tuhan. Tetapi bila perkataan Allah, maka di situlah terletaknya kehebatan dan keagungan kata-kata yang bukan kata-kata, sifat-sifat yang melekat pada perkataan Allah. Bila kita kata Allah, memang itulah Allah. Ia adalah, menurut Ibn Katsir dia kata bahawa nama ini adalah Ismul A'zam. Ismu tu nama, A'zam tu agung, nama yang paling agung, iaitu Allah. Kalau ayat keagungan apa? Kalau dalam perubatan Islam dia panggil ayat keagungan, ayat kursi kan. Ayat kursi tu ayat keagungan. Ayat itu dia menunjukkan agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia start dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini nak tunjuk Allah ni paling kuat, paling power, paling agung. Allah ada dalam perkataan Allah, ataupun kita panggil sebagai lafzul jalalah. Lafaz yang jalalah ni besar, maknanya agung. Lafaz tu lafaz Allah. Walaupun dalam Al-Quranul Karim, kalau tuan-tuan, ibu-ibu, ayah tengok lafaz Allah tu dia baris macam biasa kan. Dia bukan baris tegak macam ni. Kalau baris tegak ni kita buat ma'asni, dia 2 harakat kan. Tapi dia baris biasa. Tapi oleh kerana dia adalah lafaz jalalah, lafaz yang agung, maka kita baca pun dengan 2 harakat. Mesti Allah. Tak boleh Allah. Tak boleh lah. Allah. Paling kurang 2 harakat. Kalau begitu cerita lain lah. Okey. Kerana ia mencangkup kepada segala sifat yang baik. Segala sifat ni Allah tu, kita tahu ini Tuhan yang kita sembah selama ini Allah. Maka semua sifat yang ada pada yang kita belajar dalam Asma'ul Husna biasanya tercangkup kepada perkataan Allah. Kita kata Allah, tahu dah. Dia ni Ar-Rahman, dia ni Ar-Rahim, dia ni Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Nasyid lah macam budak-budak pada ain nasyid kan. Budak-budak kafar, budak-budak sekolah agama nasyid. Begitu dia. Itu perkataan Allah. Agungnya perkataan Allah. Sebut betul. Kadang-kadang sebut Allah, ya Allah, tolonglah saya. Dalam Indonesia kan, suka tengok. Tolonglah saya, ya Allah. Ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan kita nak merendahkan siapa lah, tapi perkataannya mesti disebut dengan perkataan Allah. Ikut siapa? Ikutlah lidah Nabi SAW. Itu lafaz yang ataupun cara sebutan paling betul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat lain, Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dia ada polemik juga tuan. Tauhid, kita belajar ilmu tauhid ini biasa. Maksud sejarah ilmu tauhid. Ada orang yang ada murid dia terangkan ilmu tauhid ini 3. Rububiyah, ilahiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Pernah dengar kan? Dia kata tauhid 3. Tak apalah kita tinggalkan polemik tu, polemik cerita lain. Ada orang dia mengenali ilmu tauhid ini dengan dia belajar sifat 20 kan. Anak Melayu dalam kita biasanya kita belajar dengan sifat 20. Betul? Sifat 20. Bagi sifat 20, ada orang kata sifat 50, ada sifat 30 tu ulang lah. Maka di dalam perkataan Allah itu, maka
banyak sekali sifat-sifat Allah yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Yang pertama, bila kita cerita pasal rububiyah Allah ini di dalam Al-Quran Al-Karim, dia Allah ini maha pencipta, pemilik, raja dan segala-galanya. Maka itu sifat-sifat Allah. Tapi belum sembah lagi. Dia hanya cerita Allah yang paling kuat, paling berkuasa, paling power, paling tertinggi autoritinya. Tetapi bila masuk uluhiyah, cara dia ceritalah, kita tahu itu. Bila masuk uluhiyah, wajib bagi kita untuk menyembah Allah sahaja. Wajib bagi kita mensandarkan kita punya sandaran hanya pada Allah. Ada orang disandarkan pada manusia, ada orang disandarkan kepada bos dia, kan? Ada orang disandarkan harapannya kepada orang yang ketua dia. Tetapi bila sebut Allah, maka sandaran kita, sedih kita, gembira kita, sandaran kita, harapan kita, semua hanya berbalik kepada Allah. Itu tauhid yang paling uluhiyah, yang paling aku. Itu jika diterangkan melalui tauhid tiga itulah. Itu yang polemik itu kita tinggalkan dulu. Maka wajib bagi kita hanya menyembah dan sedih, gembira, berkawan dengan seseorang, buat sesuatu perkara, semua kerana Allah. Kerana Allah. Belajar tauhid kita hari ini. Nak cerita pasal perkataan Allah. Bismillah, panjang. Lepas tu barulah masuk Ar-Rahman. Nama Allah yang kedua adalah, yang paling utama adalah Ar-Rahman. Dan juga yang ketiga adalah Ar-Rahim. Maka yang utama Bismillah. Ada tiga nama Allah dalam kata Bismillah, iaitu apa? Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka tiga ini adalah sifat Allah ataupun perkataan atau nama Allah yang paling utama. Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebab tu hari kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Sebut. Okay, sebut. Nama apa pun sebut. Nama sultan semua kita sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu perkataan Allah. Itu tadi ayat itu dalam surah Al-Hasyr ayat 20. Baik, dengan demikian semua nama-nama yang baik itu menjadi sifat-sifat Allah. Sebab itu kita panggil Asmaul Husna. Asma, nama-nama. Kalau satu ismun, satu mufrad, singular, ismun. Kalau banyak, asma. Ada orang nama asma? Ada kan? Asma. Pada nama-nama lah. Pada dia nama-nama. Siapa nama awak? Asma. Oh, nama dia nama-nama. Bukan nak ni, tapi makna dia lah. Tapi Asma ni nama anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tak ada kompromi lah. Banyak nama itu nama yang mulia. Baik, demikian dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidan, man ahsaha dakhala jannah." Itu yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Ni Nabi kata yang maknanya bila 99 nama tu Nabi cerita kat kita, ini yang wajib kita tahu. Yang wajib, kalau boleh wajib kita ingat dan kuasai. Maknanya kuasai itu kita amalkan dalam kehidupan kita. Itu sebab husna yang kita duk nasyid tu. Sebenarnya nama Allah sangat banyak. Lebih. Nama Allah itu lebih. Kita pun tak tahu. Ada Allah bagi pada kita 99 tu yang Nabi ajar. Ada yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada hamba-hambanya yang Allah sayang, maka dia tahu nama Allah, dia tahu sifat Allah. Kalau bila Allah malam, kita pun tak tahu. Kita orang awam biasa je. Dan ada yang Allah simpan nama-nama dan sifat-sifat yang agung hanya dalam ilmu Allah yang ghaib. Okey, baik. Kemudian nama-nama tersebut disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Namun antara kedua-dua riwayat itu terdapat perbezaan dalam hal tambahan dan pengurangan. Teruskan, lafaz Allah merupakan nama yang tidak diberi kepada sesiapa pun selain daripada Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Bila sebut Allah, maka ia terus merujuk kepada Allah.
Kalau nak bagi nama Allah pada manusia, kita tambah apa dia? Ke depan Abdullah, kan? Hamba Allah. Okay? Kemudian Allah tak sifatkan pada siapa pun kecuali pada Allah. Nama tu hanya khas, special, hanya untuk Allah. Okay, baik. Kerana itu dalam bahasa Arab tidak diketahui kata nama dan berasal daripada mana ia berasal, dan di antara ahli ilmu nahwu yang menyatakan bahawa nama Allah itu adalah ismu jami, iaitu nama yang tidak mempunyai kata dasar. Setiap perkataan kita ada kata dasar. Contoh kalau makan boleh jadi memakan, makanan, dimakan, tetapi nama Allah tidak ada kata dasar. Allah. Dalam bahasa Arab pun itu ada kata dasar, tetapi kerana nama Allah memang special, tidak ada kata dasar. Itulah dasarnya Allah. Okay? Ini perbahasan mengenai daripada segi bahasa. Panjang cerita ni, saya rasa tak perlulah kita cerita kot kat sini. Alif lam dan sebagainya. Okay? Dia kalau mula-mula ni ilah ni Tuhan. Tetapi bila tambah alif lam, dia akan jadi, kalau dalam bahasa Inggeris tu dipanggil the. THE, tahu kan? The. Kalau kita kata book, buku. Tapi kalau kita kata the book, kita tahu apa? Buku tu. Kan? Itu. Yang itulah. Man. Man mana man? Woman. Apa woman? Siapa kita pun tak tahu woman. Tapi kalau kita kata the woman, kita tahu. Dia itulah. The man. Tahulah. Sebelum the tu mesti ada Ali makan ayam, kan? Apa tu? Mesti ada the. Ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Ali lah. Ali yang tadi. Begitu juga ni. Allah tambah alif lam. Alif lam ha. Dapat kan? Alif lam tu makna dia the. Ilah campur dengan ilah ni Tuhan. Kita tak tahu Tuhan mana. Kan orang tu banyak Tuhan ada orang mengaku matahari Tuhan, berhala Tuhan, tak. Tambah alif lam jadi Allah, itulah Tuhan. Ya, sebenarnya. Begitu. Baik. Kemudian kita pergi pula kepada kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah yang kedua dan yang ketiga. Dua-dua adalah isim. Isim ni kata nama. Ini pun Imam Ibn Katsir ceritakan dari segi bahasa. Panjang. Kalau saya baca satu-satu nanti dia jadi macam beri-beri sikit. Dia kena belajar bahasa Arab. Kalau perempuan ibu ayah boleh belajar bahasa Arab, sangat best. Kalau baca Quran, faham. Bukan setakat faham Quran, faham perkataan tu, faham. Okay? Baik. Kata Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan dua isim kata benda mushtaq yang disebut dalam bentuk mubalaghah. Tadi Allah satu. Dia tidak ambil dari mana-mana. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim, dia dah mushtaq. Mushtaq ni dia ambil, dia boleh jadi kata, ada kata asalnya. Okay. Dan disebut dalam bentuk mubalaghah. Sebenarnya asalnya Rahim. Adakah nama orang Rahim? Ada nama orang Rahman? Ada kan? Tetapi bukan Ar-Rahman. Kan? Bukan Ar-Rahim. Ada nama orang Ar-Rahman Ar-Rahim? Tak ada. Itu hanya nama Allah. Jadi tambah alif lam kat situ dia jadi mubalaghah. Mubalaghah ni makna dia, kalau dalam Senayu ni tak ada lah Senayu terjemahan dia, saya tak tahu dia cakap macam mana. Dia kalau dekat tu dia kata macam ni, Maha. Tahu Maha? Pernah dengar Maha? Maha Guru. Bila kita cakap Maha Guru ni, guru kita tahu. Bila Maha Guru, jadi guru paling besar, paling tinggi, paling berautoriti, paling kuat dah, paling power dah, Maha Guru. Begitu juga dengan perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maknanya kalau nak ikutkan ni, macam lebih kurang macam ni dah. Sifat Allah pemurah penyayang ada tak dekat orang? Ada kan? Orang ni ada pemurah, dia suka derma, dia pemurah. Ada orang penyayang, dia bela kucing lah, dia bela anjing lah. Kan? Sekarang tengoklah TikTok macam suka pula bela anjing, kan? Orang kita, orang Islam, penyayang. Tetapi bila masuk alif lam, dia jadi Ar-Rahman. Tak boleh untuk makhluk, dia hanya untuk Allah. Maknanya mubalaghah ni berlebih, sangat lebih. Sangat terlampau. Kalau sebab itu saya tak tahu nak terjemah macam ni. Itu Maha Al-Qur, kan? Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siapa?
Okey. Namun kata Ar-Rahman menunjukkan makna yang lebih daripada perkataan Ar-Rahim. Maknanya Ar-Rahman tu dia lebih daripada Ar-Rahim. Maknanya lebih penyayang, lebih pengasih. Ar-Rahman. Dalam pernyataan Ibnu Jarir yang dapat dipahami adanya kesepakatan ulama mengenai makna di atas. Hal ini juga disebutkan dalam sebahagian tafsir ulama salaf. Okay. Maknanya Ar-Rahman dulu baru Ar-Rahim. Sebab Ar-Rahman tu dia lebih aula, lebih tinggi daripada Ar-Rahim. Sebab itu disebut dulu Ar-Rahman. Al-Qurtubi mengatakan bahawa dalil yang menunjukkan bahawa isim ini mustaq adalah hadis riwayat Tirmizi dari Abdul Rahman bin Auf bahawa ia pernah mendengar Nabi SAW telah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini hadis kursi, hadis kursi. Nabi kata, Allah kata. Nabi SAW bersabda, aku telah mendengar Rabbku berkata. Tapi dalam bahasa ayat dia ayat daripada Nabi. Kalau Allah kata ayat itu daripada Allah adalah Al-Quranul Karim. Tapi kalau Allah kata Nabi keluarkan perkataan Allah itu dalam bahasa Nabi sendiri, maka ia adalah hadis kursi, kan? Tahu beza kan? Banyak perbezaan antara hadis kursi Al-Quran dan hadis Nabawi. Tahu tak? Okay? Baik. Aku adalah Ar-Rahman. Ini Allah kata, aku adalah Ar-Rahman. Aku telah menciptakan Rahim. Betul, baru Ar-Rahman, baru Ar-Rahim. Kita tak, sebenarnya Allah ni kita tak boleh bayang sangat. Ini perkataan Nabi. Tuan-tuan jangan, ibu-ibu ayah jangan bayang lebih-lebih. Kita hanya boleh terima apa Allah bagi tahu kita daripada lisan Nabi SAW. Jangan lebih-lebih bayang pula. Ada pula dicipta Ar-Rahman, cipta Ar-Rahim, jadi 2, jadi 3. Dah sesat dah tu. Okay, Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim ni maknanya kerabat. Sebab tu dipanggil Silaturahim. Kan? Silaturahim. Kita ingat Silaturahim tu dengan semua orang, dengan saya, dengan ibu-ibu ayah tak. Kita dipanggil Ikhwah Islami, Ukhuwah Islamiyah. Kita semua sama-sama Ukhuwah Islamiyah. Kalau Silaturahim atau Silaturahmi ni ataupun Rahim, kata Rahim tu adalah merujuk kepada kaum kerabat adik-beradik. Sebab dia keluar daripada sama Rahim. Rahim ni kan perempuan punya nama Rahim kan. Rahim perempuan tu keluarlah kita, adik-beradik kita dan sebagainya dan seterusnya. Maknanya itu adalah Ar-Rahim. Rahim, kerabat. Maknanya rapatnya. Okay. Aku telah menjadikan untuk ia nama daripada namaku. Barang siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku pun akan memutuskannya. Maksudnya Ar-Rahim, maknanya Allah suruh kita sambung silaturahim. Kalau tuan-tuan, ibu-ibu ayah yang putuskan silaturahim, baiklah macam mana pun, Nabi kata tidak akan masuk syurga. Dan salah satu daripada kunci rahsia rezeki kita cari dalam hadis apa, dan rahsia untuk disayangi Allah, kita antara orang yang menyambung tadi silaturahim. Walaupun orang itu putuskan, tak nak mengaku, kau bukan abang aku, kau bukan adik aku, bukan ayah aku, bukan mak kan, contoh dia putuskan tadi seterusnya, tapi kita still lawannya, sambung, maka itu adalah perbuatan yang sangat disukai oleh Allah dan Nabi SAW. Silaturahim. Maka Allah kata kalau sambung dengan Allah. Allah sangat sayang, Allah sangat mencintai orang yang menyambung tadi silaturahim. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian hadis ini merupakan nas yang menunjukkan bahawa isim tersebut adalah mushtaq. Oleh kerana itu diterima pendapat yang menyalahi dan bertentangan dengannya. Kita dah pula, maknanya kita tahu Ar-Rahman Ar-Rahim dia adalah mushtaq, maknanya dia ada kata dasar. Berlain dengan Allah. Allah memang asalnya Allah. Ini pembahasan daripada segi perkataan tak perlu kita ambil ilmu. Kalau pada pening sikit tak tahu. Biasa tu belajar pada pening sikit. Baik. Abu Ali Al-Farisi mengatakan, ni Abu Ali Al-Farisi pula seorang ulama tafsir lain, dia memaksudkan pula, dia menceritakan pula Ar-Rahman. Apa maksud Ar-Rahman? Ia merupakan nama yang bersifat umum meliputi segala macam bentuk Rahman. Maknanya umum. Segala bentuk Rahman adalah Ar-Rahman. Sebab Allah bagi semua makhluk di bumi rezeki. Betul tak? Betul.
kirakan orang Islam dengan orang bukan Islam, siapa rezeki dia banyak? Kan? Siapa dia banyak? Siapa lagi kaya? Begitu rahmannya Allah. Allah sangat bersifat rahman. Walaupun orang tu lawan dia, Fir'aun lawan Allah, tapi Allah bagi tadi satu kerajaan yang sangat hebat dan sangat gagah bagi. Begitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk rahmat, segala bentuk pemberian, segala bentuk nikmat, maka itu adalah Ar-Rahman. Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, nama ini dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala semata-mata, sedangkan Ar-Rahim, Ar-Rahman ini hanya untuk Allah. Ar-Rahman hanya untuk Allah. Sedangkan Ar-Rahim memberikan kasih sayang. Yang tadi pengasih, yang kedua banyak penyayang. Dekat-dekat tu mana dia? Hanya kepada orang yang beriman. Bila Ar-Rahim, maka Rahim Allah ini hanya Allah berikan kepada orang yang beriman. Sebab tu kita ada beza. Kita kena bezakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang Muslim dan orang bukan Islam. Kena bezakan. Kalau tiba-tiba kita nampak ada dua orang susah, tuan-tuan, seorang Islam, seorang bukan Islam, maka mana kita kena dudukan? Islam. Walaupun kita tak kenal, walaupun yang bukan Islam tu jiran kita, susah dia tolong, apa dalam keadaan apa dia bawa kita sakit dia melawan, tapi bila berkaitan dengan rahim, akidah, maka yang lebih rapat dengan kita, yang lebih perlu kita jaga adalah yang sama akidah, sama agama dengan kita Islam. Bukan saya menidakkan orang bukan Islam punya hak tak. Tapi yang kita perlu dahulukan orang Islam, sebab mereka sama agama, sama akidah dan pegangan dengan kita. Itu Ar-Rahim. Berkenaan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana bil mu'minina rahimah, dan dialah yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penyayang. Maka Ar-Rahman semua dapat, tetapi Ar-Rahim, kasih sayang Allah itu hanya dapat kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman je dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi pada orang kafir, bagi, tak ada masalah. Tapi adakah Allah bagi itu dengan bagi yang redha? Kita pun kadang-kadang orang bagi kita minta duit, minta duit, tapi orang tu kadang-kadang minta sedekah, kita rasa nak bagi, tapi kita macam kadang-kadang redha tak? Kadang-kadang kita nak bagi sebab tak apalah, bagi je lah, kita dapat pahala kan. Tapi kita macam tak berapa nak redha kan, bagi contoh kan, bagilah, bagi. Dengan beza kita bagi memang kita sayangkan dia, kita sangat sayang pada dia dan kita bagi duit pada dia sebab kita sayangkan dia. Beza tak? Beza. Begitu juga halnya dengan perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ibnu Al-Mubarak mengatakan, tadi Ali Al-Farisi, sekarang Ibnu Al-Mubarak kata, jika Ar-Rahman jika dimintai maka dia akan memberi. Ar-Rahman, Ibnu Al-Mubarak ni pula kata Ar-Rahman ni kalau minta bagi, saya minta bagi. Sedangkan Ar-Rahim, jika seorang tidak memohon kepadanya maka dia akan murka. Itu beza Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah ni orang tak minta pun, dia bagi. Allah bagi rezeki. Tetapi kalau kita tak minta, Allah akan marah. Itu Ar-Rahim. Beza dengan kita manusia, minta, maka sekali boleh bagi, dua kali dah masak sikit muka kan, 3-4 kali kau ingat apa? Contoh, kau ingat apa? Senang cari duit. Tapi Allah tidak. Kalau kita tidak meminta, maka Allah akan murka. Sebab Allah ni Maha Kaya dan Allah sentiasa menunggu apa-apanya untuk meminta. Lagi-lagi kalau sepertiga malam tu, ataupun kalau malam time tahajud, time qiyamul atau ibu yang bangun tu waktu itu, maka memang sangat-sangat mustajab. Sebab Allah kejutkan kita. Tu anugerah kat tuan ibu ayah, anugerah tu kalau kita terbangun dulu setengah kan. Saya tak boleh, tak susah nak istiqamah, bangun dan solat. Siapa boleh istiqamah, itu anugerah yang sangat besar. Allah tunggu kita minta pada dia. Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Minta.
Tapi walaupun kita rasa macam tak dapat, kenapa minta tak dapat? Ada seorang kawan tanya kan, tanya, dia kata, Ustaz, kenapa saya minta tak dapat? Tapi Allah suruh kita minta. Ni Ar-Rahim ni, makna Ar-Rahim yang dikatakan oleh Ibn Mubarak, Allah marah kalau kita tidak minta. Tapi bila kita minta tak dapat pula. Macam mana nak jawab? Dia ada tiga keadaan. Saya dah tahu kot, kita ulang sikit. Yang pertama, ada perkara yang kita minta Allah bagi on the spot, ataupun Allah bagi kat dunia. Allah bagi, ya Allah bagilah aku anak, aku tak ada anak kan, Allah bagilah aku cucu yang comel, dapat terus. Dapat. Yang kawan ni dia tanya, Ustaz, saya dah pergi Mekah, saya dah doa malam Lailatul Qadar. Tahu pula dia punya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar saya dah doa, Ustaz. Setiap malam saya doa kat Mekah, umrah saya doa. Tapi tak dapat. Itu yang bergantung pada tiga keadaan. Yang pertama, Allah akan bagi terus. Yang kedua, Allah akan tunda ataupun Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Contoh, dia minta jadi kaya. Macam contoh Datuk Seri Mida minta, daripada kecil minta doa. Kata, daripada kecil dia minta doa. Buku dia dah besar tu, dah tua sikit tu baru. Dah umur sikit baru dapat kekayaan. Allah tunda pada masa yang sesuatu yang tak Allah. Atau Allah gantikan dengan yang lebih baik. Atau Allah gantikan dengan yang lebih sesuai. Kadang tak dapat kaya, tapi anak dia semua jadi. Ada orang Allah bagi rezeki, Allah bagi rezeki, banyak rezeki, tapi anak dia tak jadi. Ada na'udzubillah zalik lah, mungkin anak dia jadi. Mana cakap lah, anak dia tak jadilah, nak cerita tak jadi orang, anak tak jadi orang. Habis ke duit? Habis ke duit? Tapi Allah bagi tak apa nak ada duit, cukuplah nak hidup, cukuplah nak bagi anak dia masuk universiti, sekolah, balik sekolah. Itu bukan bagi orang bagi, bukan petang. Tapi anak dia jadi anak yang baik, berjaya, cepat. Saya nak yang mana? Itu pula. Ataupun Allah bagi kaya raya, tapi anak tak jadi. Ataupun kaya raya, tapi hidup tak bahagia. Suami isteri yang saya bergaduh, kita tak nak rezeki macam rezeki Allah yang bagi. Allah bagi yang terbaik untuk kita, maka redha nanti. Dan yang ketiga, Allah akan tunda sampai hari akhirat. Doa tu tak dapat kat dunia. Kita doa sampai kita meninggal tak dapat. Rupanya doa tu bila hari akhirat kita nak terjatuh, contoh alhamdulillah nak terjatuh dalam neraka, doa tu datang. Doa tu datang selamatkan kita. Inilah doa kita di dunia yang Allah tak bagi, tapi doa tu dapat di akhirat. Itu. So ada tiga keadaan. Yang pertama, yang penting kita bersangka baik pada Allah. Susah nak sangka baik pada Allah ni sebenarnya. Kalau tak dapat, kita pun dah start panik. Walaupun kita tak marah pada Allah direct, tapi kita marah pada takdir kan. Itu cerita sikit lah. Iaitu Ar-Rahim, Allah akan marah bila tidak meminta. Ar-Rahman, Allah akan bagi saja. Nampak? Maknanya dulu perkataan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ni, kita kenal Allah ni yang maha memberi, maha pengasih, penyayang, dia akan memberi. Kemudian Ar-Rahim pula, dalam masa yang sama kita perlu penuhkan hak kita dengan hak Allah pada kita, iaitu kita mesti meminta kepada Allah. Dan meminta kepada Allah tu apa maksudnya? Meminta, bila doa ni apa maksudnya? Bila masa doa kita yang paling Allah terima? Di dalam solat. Jaga solat tuan. Sebab solat itu maknanya doa. Solat itu ada dua makna. Satu doa, satu silah hubungan. Solat itu maknanya doa. Dalam solat kita doa. Kalau balik memang dalam solat itu kita berdoa. Dalam Fatihah ada doa, Rabbi ufirli warhamni wajibulni, berdoa, semua doa. Kemudian macam ni, insyaAllah. Kemudian dalam solat kita berdoa zikir, dan kemudian silah, iaitu hubungan kita dengan Allah. Jaga. Baik. Kemudian habis dekat situ, kemudian sikit lagi Ar-Rahman adalah nama yang dikhususkan untuk Allah semata-mata,
nama ini dia tidak diberikan kepada selain daripada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul Allah Ar Rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna." Bila Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dan Ar-Rahman ini memang nama khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rahim mungkin digunakan juga kadang-kadang untuk manusia. Contoh ayat kita baca biasa, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kan? Itu merujuk kepada siapa? Rahim ni ada kepada orang Islam. Siapa? Bukan Allah. Digunakan ke siapa? Sifat rahim ini digunakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini terlalu rahim kepada orang yang beriman. Maknanya Ar-Rahman tadi khusus Allah, Ar-Rahman khusus untuk Allah, Ar-Rahim boleh juga digunakan selain Allah, dan salah satunya digunakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekali lagi, satu perkara lagi, Allah juga pernah menyebut selain dirinya dengan namanya Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, iaitu sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setitis air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, kerana itu kami jadikan ia sami'an mendengar dan basira. Ini tidak tunjukkan antara nikmat yang terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahman Rahimnya adalah Allah memberi kita pendengaran, penglihatan dan satu lagi hati. Kadang-kadang ada orang ada mata tapi tak boleh lihat, ada telinga tak boleh dengar pun, tetapi yang paling penting hati. Dia boleh melihat tapi dia boleh mendengar, dia boleh melihat tapi hatinya buta. Ada tak? Ada kan? Dia tak nampak kebaikan. Ramai orang macam tu. Okey, habis itu Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Perbahasan daripada tafsir Al-Aziz, tafsir Ibn Katsir oleh Imam Ibn Katsir di dalam permasalahan. Habis kita pada perkataan ataupun pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita masuk pada ayat yang kedua, iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, itu atas kelemahan dan kesilapan diri saya. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nasri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qulna min nifaq wa 'alaina min riya' wa alsinatana min kadhib wa 'alaina min khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa tukhfis sudur. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.